Aku record video ni hari yang sama dengan kes saya naik coffee. I just change my lipstick. Welcome back to my channel. Video hari ni, we are going to talk about Bianca Devins. Di mana Bianca Devins merupakan seorang gadis yang menjadi mangsa pembunuhan dan pembunuhnya telah memuat naik gambar dan video saat kematiannya ke Instagram story. Bianca dilahirkan pada 2 Oktober 2001 dan dia menetap di Utica, New York bersama ibu dan adik perempuannya. Ketika Bianca berusia 16 tahun, dia telah disahkan oleh doktor menghidapi kemurungan yang teruk dan borderline personality disorder. Tetapi Bianca seorang yang tetap positif dengan masa depan dia dan dia bercita-cita untuk menjadi pakar psikologi dengan harapan yang dia dapat bantu orang lain di masa depan. Pada tarikh 13 Julai tahun 2019, Bianca telah menghadiri satu konsert di New York oleh penyanyi yang bernama Nicole Dollanganger, dan Bianca pergi ke konsert ni dengan seorang kawannya lelaki iaitu Brandon Clarks yang berusia 21 tahun. Pada pukul 7 malam, Brandon tiba di kediaman Bianca untuk menjemputnya. Kemudian pada pukul 7.30 malam, Brandon dan Bianca sampai ke lokasi konsert iaitu di sebuah bar iaitu Transpecos. Di Transpecos, Bianca telah berjumpa dengan seorang lagi lelaki yang bernama Alex yang juga merupakan kenalan Bianca di internet. So selepas habis konsert, Bianca, Alex dengan Brandon, they decided to hang out in Brandon's car. Diorang cuma duduk dalam kereta sembang-sembang sebelum Brandon bawa Bianca balik. Dalam perjalanan pulang, Bianca telah berbalas mesej dengan seorang lagi kawan dia dan Bianca menyatakan bahawa dia sangat tertarik dengan Alex dan masa tu Brandon marah dengan dia. He was so angry with her sebab Brandon nampak Bianca dengan Alex bercium masa dekat konsert di Transpecos tadi. Tak lama selepas itu, masih lagi dalam perjalanan pulang, Bianca dengan Brandon mula bertengkar dan Brandon bertindak menyerang Bianca dengan sebilah pisau. Brandon bertindak ganas dengan menikam Bianca dan telah mengelar lehernya, dan ketika Bianca dalam keadaan nyawa-nyawa ikan, Brandon telah mengambil telefon bimbitnya dan telah merakam video Bianca dan dia juga mengambil beberapa foto Bianca yang tengah nyawa-nyawa ikan tu. Brandon kemudiannya memuat naik video dan gambar-gambar ni ke beberapa social media seperti Instagram, 4chan dan Discord. Kemudian Brandon menukar Instagram bio dia. Kita kan boleh tulis short bio dekat Instagram account kita. So, dia tukar dekat situ October 6th, 1997 to July 14th, 2019. Just know that I feel no pain now. Selepas gambar-gambar ngeri Bianca telah menjadi viral di Instagram dan juga di Snapchat, ada beberapa pengguna berjaya mendapatkan lokasi dari mana gambar-gambar ni dipost, iaitu dari phone Brandon, dan pada pukul 7 pagi, pihak polis berjaya menjejaki Brandon. Mereka sampai di lokasi di mana Brandon berada, iaitu di Post Street, Utica. Lepas Brandon menyedari yang polis dah jumpa dia, Brandon bertindak mengelar leher dia sendiri. Kemudian dia terus berbaring di sebuah bungkusan, di mana bungkusan ni adalah mayat Bianca yang dibalut dengan plastik macam orang buat kanopi, buat kemah tu. Polis berjaya menghalang Brandon daripada terus mencederakan dirinya dan Brandon terus dibawa ke hospital di mana keadaannya menjadi sangat kritikal. Pada pukul 7.20 pagi, pihak polis telah memaklumkan ibu Bianca akan kematian anak perempuannya. Selepas beberapa jam, Bianca dibunuh dan gambarnya tersebar. Gambar-gambar ni masih lagi berada di platform seperti Instagram, Snapchat, 4chan dan Discord. Ramai pengguna pada masa tu telah melaporkan gambar-gambar ni. Kalau gambar tu ofensif ataupun gambar yang tak sepatutnya berada, they are not supposed to be online, kita boleh report kan. Tapi salah seorang pengguna Instagram mengatakan yang dia cuma dapat jawapan dari Instagram yang gambar tu it does not violate the community's guideline. Pada masa yang sama, ada juga manusia yang tak berhati perut yang bertindak untuk memuat turun gambar-gambar ni and they plan to use it untuk dapatkan followers. Contohnya, apa diorang buat ialah diorang komen kat mana-mana post yang guna hashtag RIP Bianca. Dia cakap, follow me, I have the video, I will DM you.
Banyak gila account yang buat benda ni just because they want to gain followers and expand their account. Dan yang lebih teruk lagi, ada juga manusia yang tak berhati perut yang menghantar gambar-gambar Bianca yang mengerikan ni kepada ibunya dengan mesej-mesej yang kejam. Aku tak tahulah orang mental apa komen benda-benda buruk dekat gambar orang yang dah meninggal. Kalau korang pergi dekat Instagram dia, sampai hari ni masih ada lagi orang komen benda-benda yang I don't know, these people are sick. Beberapa spekulasi muncul dari kes ni tentang macam mana Brandon boleh sampai bertindak kejam membunuh Bianca. Spekulasi pertama ialah kononnya Bianca ni seorang yang suka melayan stalker-stalker dia. She knew these people are her stalkers, tapi dia main tarik tali dengan diorang. Tapi Brandon ni sendiri, he was a friend. Dia bukan stalker Bianca. Dia kawan yang cukup rapat dengan Bianca sampai mak Bianca percaya untuk bagi anak dia keluar dengan Brandon ni. He was not a stranger to her lah. Spekulasi kedua ialah Brandon memang bercadang nak membunuh Bianca dari awal lagi. Kenapa pembunuhan ni dianggapkan sebagai pembunuhan terancang dan bukannya benda yang berlaku secara tiba-tiba sebab berlakunya pertengkaran antara Bianca dan Brandon ialah pihak polis menemui satu checklist dalam telefon Brandon. Dia buatlah checklist. Okay, first apa dia nak buat? Tikam Bianca. Lepas tu tukar Instagram bio dia. Lepas tu next step pergi dekat Pole Street. And then next step baring sebelah Bianca dan akhirnya bunuh diri dia sendiri. Akhirnya, pada 10 Februari tahun ini, Brandon telah mengaku bersalah atas kesalahan membunuh Bianca Devins. Brandon telah dijatuhkan hukuman penjara selama 25 tahun. That's all the info on this case. Kes ni pun sebenarnya pendek je, tapi impact dia bila aku study pasal kes ni, with any murder case, bila orang yang tak bersalah dibunuh, it's sad, minta simpang. Tapi kalau aku mati dalam keadaan macam tu, aku minta doa aku takkan temui ajal dalam keadaan macam tu. Tapi aku harap gambar aku tengah nazak atau gambar aku dah mati tak tersebar. Aku pun takkan include gambar-gambar Bianca Devins tu dalam video ni. Sebab yang pertama, kita kena hormati mangsa. Dan yang kedua, why she's gone, respect her. Of course, guideline YouTube tak benarkan gambar-gambar macam ni. Itu je kes pasal Bianca Devins. Be safe. Kalau keluar rumah, hati-hati. And janganlah bunuh orang. That's it for today. Thank you for watching. If you like this video, hit the like button. Please subscribe. Aku try nak achieve 5,000 subscribers. Jumpa lagi dalam video lain. Bye.